22 Februari 2022, tarikh yang cukup istimewa dan mungkin diraikan sesetengah orang. Tapi hari ini juga genap 30 tahun pemergian Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arshad yang pernah ditabalkan sebagai penghibur nombor 1 Asia dan juga dikenali sebagai The Singing Lawyer. Hayat Allahyarham bernotah ketika usianya 37 tahun apabila beliau meninggal dunia pada 22 Februari 1992. Namun, di sebalik sisi luaran penghibur legenda ini, sejauh mana kita mengenali Allahyarham? Bagi bekas wartawan hiburan Saudah Ismail yang pernah menjadi antara individu paling rapat dengan Sudirman, pasti berpeluang untuk mengenali beliau lebih daripada sekadar seorang penghibur dan seorang penyanyi. Dan Saudah Ismail atau Kak Odah sudah pun bersedia bersama saya ketika ini. Terima kasih Kak Odah sudi bersama kami dalam cerita diawani 2 Februari 2022. Tarikh yang amat istimewa dan mungkin diraikan setengah orang. Tapi bagi Kak Odah, tarikh ini ada makna yang berbeza. Bagaimana Kak Odah mengenang pemergian Allahyarham Sudirman selepas 30 tahun? Terima kasih Esro Awani kerana sudi menghubungi saya untuk berkongsi sedikit cerita tentang arwah. Sebenarnya 30 tahun yang lalu, sekejap saja ya, saya rasa macam baru semalam saya ke Temerloh mengikuti sekian ramai peminat-peminat dan saudara mara menyaksikan pengkebumian arwah waktu itu. Dan ia adalah saat yang sangat menyedihkan kerana kita kehilangan sebutir bintang ya, yang kita tak sangka begitu cepat perginya. Kerana usianya masih muda dan kita masih memerlukan beliau waktu itu. Dan sehingga sekarang pun saya rasa kehilangan dia, kita semua merasakan kehilangan dia kerana dia adalah penghibur yang tak ada tolok bandingnya sampai hari ini. Maaf cakap ya, sampai hari ini dia adalah penghibur yang terbaik lah. Dia dah sampai ke peringkat dunia di mana dia dinobatkan sebagai Asia's #1 performer. Jadi itulah 30 tahun dah hari ini, masa terlalu singkat rasanya. Kak Odah keluarkan buku Sudirman yang ku kenali pada 2019 dan Kak Odah pernah kata dalam temu bual sebelum ini, tarikh 22 Februari orang pasti akan bercakap berkenaan kematian Sudirman. Tapi setakat itu saja. Bagaimana Kak Odah melihat Sudirman dikenang masyarakat sekarang? Ini yang sebenarnya agak mengecewakan, menyedihkan sebab saya ingat lagi sewaktu arwah meninggal dunia, waktu dia baru meninggal dunia, macam-macam yang diumumkan yang nak dibuat untuk mengenang jasa beliau yang begitu besar ya, kerana beliau bukan calang-calang penghibur, beliau bukan calang-calang penyanyi. Tapi saya menunggu saat itu dan sekarang hari ini pada 30 tahun selepas pemergiannya tak ada apa pun yang ini. Ya, dia dianugerahkan gelaran Datuk, tapi adakah itu wajar? Kerana begitu ramai Datuk dalam Malaysia ni, begitu ramai ya. Takkanlah kita nak samakan jasa dan sumbangan Allahyarham hanya dengan begitu saja. Dan ada nama Jalan Sudirman, itu saja. Tapi apakah itu wajar bagi seorang penghibur yang besar sumbangannya pada negara kita hari ini? Adakah cukup itu saja? Galeri Sudirman hanya hangat-hangat teh ayam. Akhirnya galeri itu langsung mati begitu saja. Dan yang betul-betul menghargai Allahyarham yang saya nampak adalah Kelab Peminat Sudirman. Mereka yang benar-benar menyimpan semua butir-butir segala visual tentang Sudirman. Tapi di peringkat yang lebih besar, apa yang kita buat?
apa yang negara buat. Kita hanya setiap 31 Ogos kita mainkan lagu dia. Setiap hari raya kita mainkan lagu Balik Kampung. Itu sajakah? Wajarkah? Saya sedih. Memang saya sedih dan saya kecewa. Sedangkan arwah semasa hayatnya menyemaikan semangat perpaduan, semangat kasih sayang, cintakan negara, patriotismanya begitu besar, begitu tinggi. Dia selalu menyebut diri dia adalah anak kampung. Sampai dia buat lagu-lagu, semua lagu-lagu macam tu. Lagu Aku Anak Gembala, Anak Desa. Jadi, kita tak mengenang langsung pun. Kita, maksud saya, di peringkat negara ya. Padahal dia adalah ikon perpaduan, ikon kasih sayang, ikon keluarga Malaysia yang hari ini kita gembar-gemburkan keluarga Malaysia, tapi kita ketepikan orang yang dah memperjuangkan keluarga Malaysia. Cina, Melayu, India, Sing, semua adalah peminat dia. Bila saya tulis buku saya Sudirman yang aku kenali, ada macam-macam bangsa yang beli, Cina, India, dan saya ingat lagi ada seorang India yang telefon, dia kata dia betul-betul nak buku ni sebab dia sayang Sudirman. Dia salah seorang yang berada di konsert Chowkit dan dia melihat Sudirman bukan sebagai penyanyi Melayu. Itu dia Sudirman. Tapi adakah kita mengenang beliau seadanya lah ya? Itu je. Wajarkah? Jadi bagi Kak Odah, bagaimana Kak Odah rasa dan fikirkan bagaimana sewajarnya masyarakat boleh mengenang Allahyarham, terutamanya buat generasi muda seperti saya sendiri yang tidak sempat untuk mengenali Sudirman ini. Dan kita lihat seperti mana yang Kak Odah katakan, Sudirman ini tidak dikenang dengan sewajarnya oleh masyarakat sehinggalah kini. Ini mungkin situasi sama yang menimpa artis-artis dan ikon legenda lain seperti P. Ramlee misalnya. Jadi bagaimana untuk kita sebenarnya sewajarnya mengenang mereka ini yang telah menyumbang sehingga hari ini? Ya, betul. Saya setuju. Sebab inilah yang menyedihkan ya. Kita menyanjung tinggi seniman agung P. Ramlee. Tapi kita ialah setakat itu aja. Dia cuma ada rumah P. Ramlee itu saja. Tapi adakah cukup itu saja? Kita terlalu banyak seniman yang berjasa. Apakah salahnya kalau kita adakan galeri yang betul-betul galeri ya, museum katanya, museum seniman ke, museum ialah seniman-seniman besar kita. Kenapa tidak diadakan biasiswa? Ya, biasiswa yang biasiswa P. Ramlee, biasiswa Sudirman. Untuk kita memberikan inspirasi kepada generasi akan datang, generasi muda yang meminati bidang seni, yang berjiwa besar. Macam Sudirman ni, dia orangnya kecil tapi jiwa dia besar, tapi semangatnya tinggi. Itu yang kita harus semaikan pada generasi kita, pada anak-anak bangsa kita. Ya. Dan dia tak ada beza, dia tak letakkan diri dia orang Melayu ke apa. Semuanya, semua lapisan, segenap bangsa. Jadi memang ya. Kak Odah bukan saja seorang bekas wartawan hiburan yang ketika itu membawakan laporan mengenai Allahyarham, tetapi Kak Odah juga berpeluang menjadi seorang sahabat kepada Allahyarham. Apa mungkin yang orang ramai tak tahu tentang Allahyarham dan bagi anak muda, apa yang mereka perlu tahu mengenainya? Ya. Allahyarham ni dia sebenarnya banyak kekurangan. Dia mengaku dia banyak kekurangan yang ada pada diri dia. Dia kehilangan ibu, dia masih kecil lagi. Tapi dia memberikan kasih sayang yang besar. Dia tak menunjukkan kesedihan tu. Ini semangat dia besar, semangat dia tinggi. Dan dia tidak putus asa ya. Dia seorang yang rajin, seorang yang kuat berusaha, kuat bekerja, dan dia seorang perfectionist. Kalau dia buat sesuatu, dia buat dengan yang terbaik. Macam untuk album, dia akan
pastikan itu yang terbaik. Dan untuk rakaman, bila dia ke studio, dia tak bawa lirik-lirik lagu untuk dia tengok semula, tak. Ini saya tahu dari S. Atan, komposer yang bekerja dengannya. Dia menghayati lagu tu sebelum masuk ke studio. Jadi ini, semangat macam ini, iaitu kesungguhan, kecintaan, yang tidak berbelah bagi, dan tidak putus asa, dan dia seorang yang rajin Ya. bekerja. Itu yang kita nak semaikan pada anak Okey, bangsa Kak Odah. kita. Kita Ya, berbaki 1 minit sahaja, tetapi okey. akhir sekali mengenang 30 tahun sejak pemergian Allahyarham, mungkin Kak Odah ingin sampaikan pesanan atau mesej buat peminat Allahyarham. Ya. Kepada saya sebenarnya memang sedih sebab sehingga hari ini 30 tahun ketiadaannya, pemergiannya, kita masih merasakan yang dia masih ada dengan kita. Jadi kepada peminat-peminat yang sayang dengan arwah, kita sentiasalah mewarisi semangat yang tinggi yang disemaikan oleh arwah itu, dan kita hadiahkan Al-Fatihah kepada beliau. Ya, semoga rohnya dicucuri rahmat dan ditempatkan di sisi roh orang beriman dan amal soleh. Teruskanlah menyokong dan menyayangi seniman-seniman kita yang ada hari ini. Baik, terima kasih Kak Odah. Itu tadi Saudah Ismail, bekas wartawan hiburan sempena 30 tahun sejak pemergian Allahyarham Sudirman. Dan itu sahaja perkongsian untuk cerita jam ini bersama saya Nala Huda. Salam hormat.